Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini 12 Rabiul Awal 1443 bersamaan dengan 19 Oktober 2021, kita syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dapat meneruskan pengajian kita dalam surah Luqman. Suratu Luqman, surah yang ke-31. Suratul Luqman, surah yang ke-31, juzuk yang ke-21. Juzuk yang ke-21. Pada pagi ini, kalau mengikut dalam sejarah, dia panggil hari ini dalam sejarah, iaitu salah satu daripada tarikh yang disebut oleh ulama sejarah tentang kelahiran Nabi SAW. Pada pagi 9 Rabiul Awal baru ni, kita dah sebut sekali, kebanyakan ahli falak yang mengkaji hari Isnin Rabiul Awal tahun gajah itu, iaitulah kebetulan pada 9 Rabiul Awal. Mana kita sambutlah berapa hari pun, yang pentingnya 9 tu sudah lahir, 12 juga lahir, dan berapa hari lagi kelahiran itu. Sebab apa? Sebab zaman tu tidak ada pendaftaran negara yang boleh menetapkan hari apa dilahirkan itu. Dan Nabi SAW juga tidak menyebut bila ke dia lahir selain daripada disebut hari Isnin. Hari Isnin disebut. Cuma dari sudut sejarah, para jemaah sekalian, satu lagi yang kita kena ingat, ahli sejarah juga menetapkan bahawa hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun yang ke-11 Hijrah adalah merupakan hari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita di antara gembira kita kerana kelahiran Nabi dan juga sedih kita kerana kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dengan itu untuk menyatakan kegembiraan kita dan juga untuk menyatakan kesedihan kita, maka tidak ada jalan lain kecuali jalan menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah para ulama mengatakan cinta Nabi iaitulah dengan menghidupkan sunnahnya. Apa yang ditinggalkan dilakukan, apa yang diarah dibuat, apa yang dilarang ditinggalkan. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang melayakkan kita memegang title sebagai pengikut ahli sunnah. Baik, para pelajar sekalian, itu mukaddimah kita tentang 12 Rabiul Awal, hari kelahiran, dan jangan lupa ia juga hari kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sambungan kita dalam siri ini suratul Luqman. Surah Luqman bermula ayat yang ke-6. Surah Luqman ayat yang ke-6. Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surat 882. 882. Kita baca ayat dulu, kemudian kita pergi kepada perbincangannya, insya-Allah. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim.
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ خَالِدِينَ فِيهَا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. InsyaAllah hari ini ayat 6 hingga 9. Cukuplah dengan masa yang ada. Para pelajar sekalian, perbincangan kita yang pertama tentang wa minan nasi man yashtari lahwal hadis. Tengok ayat nombor 6. Dan di antara manusia orang yang memilih serta membelanjakan hartanya kepada cerita-cerita dan perkara hiburan yang melalaikan. Apa dia cerita dia orang ni? Tujuannya apa? Liyudilla an sabilillahi bighairi ilm. Yang berakibat menyesatkan dirinya dan orang ramai dari agama Allah. Wa yattakhidhaha huzwa, dengan tidak berdasarkan sebarang pengetahuan. Ulaika lahum azabun muhin, dan ada pula orang yang menjadikan agama itu sebagai ejek-ejekan. Ulaika lahum azabun muhin, merekalah orang yang akan beroleh azab yang menghinakan. Jadi cerita ini, tengok nota di bawah 1404. Ini di antara keindahan pimpinan Ar-Rahman, walaupun dia ringkas, tapi nota huraian di bawah tu memberi penjelasan maksud ayat. Setelah diterangkan perihal orang-orang yang berjaya dan berbahagia dalam ayat kita yang lepas. Orang yang berjaya dan berbahagia, yang telah mendapat petunjuk Al-Quran dan mematuhi ajarannya. Diterangkan pula dalam ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya perihal orang-orang yang engkar, yang bukan sahaja tidak menghormati Al-Quran dan tidak menerima ajarannya, tetapi mereka berusaha menghargai perkara-perkara yang sia-sia dan hiburan yang melalaikan, yang menyesatkan dirinya dan menyesatkan orang lain. Jadi kerja dia sesat orang lain. Dua yang ahli ajaran sesat ni, dia punya kerja dia. Maka para pelajar sekalian, kita tengok apa pula huraian, itu baru terjemahan. Apa pula huraian para ulama tafsir ketika menafsirkan ayat ini, ataupun kita panggil ulama tadabbur kepada ayat yang besar ini. Munasabatul ayat, susunan ayat. Di dalam ayat yang lepas, Allah Ta'ala sebut tentang kitabun hakim. Tengok dalam awal surah kita tu, Alif Lam Mim, tilka ayatul kitabil hakim. Al-Quran itu kitab yang hakim, kitab yang teguh, yang kukuh. Alhamdulillah, ana sudah sebut dalam siri yang lepas 5 perkara yang menunjukkan keteguhan, kekukuhan ayat Al-Quran yang tak boleh di-challenge, tak boleh dicabar oleh sebarang jenis manusia di atas dunia ini.
bermula dari zaman Quraisy dulu sampai hari kiamat. Itu kita berani menegaskan dalam 5 perkara tersebut apa yang dinyatakan iaitulah kitab yang teguh. Lafaz dia tak boleh dicabar dan tak boleh diubah sampai hari ini. Orang barat atau orang timur nak ubah Al-Quran tak boleh. Yang bolehnya jauhkan manusia daripada Al-Quran. Itu boleh, dia berjaya. Menyelewengkan manusia daripada fahaman sebenar Quran, mereka berjaya. Bila mari penjajah, di antara perkara yang mereka ubah iaitulah pemikiran manusia tentang mafhumul ibadah. Maksud ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Orang putih tak marah kita nak musabakah. Sila kan? Orang putih tak marah kita nak buat majlis mengaji. Bahkan mungkin dia beri lagi hadiah sagu hati. Tapi orang putih tidak akan benar sekali-kali kalau awak nak laksanakan undang-undang hukum hakam yang terdapat dalam Al-Quran selain daripada hukum ibadat, nikah kahwin dan juga harta pusaka, itu dibenarkan. Maka itu yang pertama. Yang kedua, kukuhnya Al-Quran itu semua cerita-cerita yang dibawa, yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, tidak ada yang bercanggah maklumat dan fakta. Semua maklumat dia daripada awal Quran. Walaupun Al-Quran itu turun dalam masa 23 tahun, tetapi dia punya maklumat, dia punya fakta, tidak ada yang bercanggah. Kalau cakap kita, hari ini dengan semalam, beza dah. Semalam cakap tak boleh, hari ini boleh je pula. Kan? Semalam kata, tak boleh. Hari ini, okey lah. Jadi itu cakapan manusia yang dia pun tak tahu apa yang dia cakap. Kan? Mungkin manusia zaman kita ini, zaman dulu pun, kadang-kadang dia bercakap macam orang tidur. Ya, tak khabar. Orang tidur dia bercakap. Tapi tanya lepas tidur, kau cakap apa tadi? Dia takut cakap ke? Dia bertanya balik yang kita pula. Dia bukan nak betulkan apa yang kita tanya. Dia tanya balik kita, aku cakap ke tak? Jadi kita ni kadang-kadang kita bercakap, kita tak tahu apa kita kata. Sebab itulah di zaman hari ni, di zaman ada tentera netizen ni, jangan main. Tak, sekali kita nafi, orang pergi cari dia punya di dalam Facebook ke dalam maklumat yang lain, dibongkar balik. Oh, rupanya aku dah bercakap benda ni dulu. Sebab itulah sekarang ni kita nak nafi satu perkara, kena fikir 10 kali. Mungkin 100 kali fikir, aku nak nafi ni ada tak ada benda tu. Jadi kita, cuma kalau kita nak pertahankan hujah kita juga, kita boleh cakap lah, itu kaul qadim lah, itu pendapat lama. Sekarang ni kita ada kaul jadi. Imam Syafi'i pun ada 2 kaul kan. Ini cerita kelentong sajalah, nak cakap boleh. Tapi Al-Quran, ihkam dia, cerita dia tak ada maklumat yang bercanggah. Dan semua hukum hakam yang Allah perintahkan atau Allah larang dalam Al-Quran, semua mengandung hikmah, sama ada kita tahu atau tak tahu. Jadi Alhamdulillah, tuan-tuan boleh tengok dalam kuliah kita yang lepas, ada beberapa perkara ihkam. Maka dalam ayat ini, Allah SWT nak cerita kepada kita, wa minan nasi man yashtari lahwal hadis. Ada di kalangan manusia yang memang dia beli alat-alat hiburan. Kita tengok dalam tafsir Ibnu Kathir rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Ibnu Kathir. Dalam tafsir dia cerita tentang haddatsana Ibnu Jarir, dengan riwayat dia lah kan. Dia kata apa dia, wa minan nasi man yashtari lahwal hadis, iaitu orang yang beli alat-alat hiburan ini untuk menyekap manusia daripada jalan Allah. Kata dia Abdullah bin Mas'ud menafsirkan ayat ini, dia wahwa al-ghina. Bahkan dia bersumpah, wallahi, dia beli alat-alat nyanyian. Alat-alat nyanyian. Maka dikatakan cerita di kalangan orang yang bukan Islam zaman dulu, nama dia, kita kena tengok dia, nama dia An-Nadar Ibnul Haris. Dengan dia punya kepala pengak Quraisy ni, An-Nadar Ibnul Haris, dia pergi ke Parsi nak pergi cari bagaimana satu alat semata-mata nak menyekat orang Islam ini daripada mendengar Quran. Tengok cerita An-Nadar Ibnul Haris. An-Nadar Ibnul Haris ni kalau zaman kita hari ni boleh kita kata peranan dia, peranan media, besarnya pengaruh media sehingga dia boleh pergi beli, dia pergi ke beli dia punya alat, pergi ke Hirah di Iraq.
pergi beli cerita-cerita raja-raja Parsi. Beli cerita Raja Parsi, Rostom, Ispandiar. Jadi bila Nabi SAW cerita tentang Quran, dia panggil, mari sini, cerita aku sedap lagi. Itu dia panggil lahwal hadis. Yang pentingnya dia cuba nak cari bagaimana nak memesongkan orang, bagaimana nak larakan orang daripada mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang bawa Quran, dia bawa cerita Rom, cerita-cerita orang zaman dulu, orang Parsi. Sebab apa? Kata di para ulama, qata'an nadar, an-nadar telah memotong perjalanan dia lebih daripada 400,000, 1,400 kilometer. 1,400 kilometer perjalanan dari Mekah pergi ke Iraq semata-mata nak pergi cari ilmu bagaimana nak menyekat dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada juga yang mengatakan puak-puak kafir ni dia beli penyanyi-penyanyi. Jadi bila ada orang Islam yang nak dengar, nampak macam ada kecenderungan dah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila dia dengar orang ni mula nak dengar dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pun pergi. Dia kata, tak usah duk dengar lah dia tu. Mari kita dengar yang kita punya ni lagi sedap. Apa dia? Dia bawa penyanyi-penyanyi, bawa cerita-cerita semata-mata kerana apa? Semata-mata kerana nak menyekat dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak kira lah sama ada dia guna penyanyi ke, dia guna artis lah zaman kita ini. Minta maaf lah, puak-puak artis ni artis zaman jahiliah ni, bukan zaman kita. Artis zaman kita baik kot, kan? Jadi puak-puak artis ni dipanggil untuk nak menyekat semata-mata dakwah Nabi. Dan juga cerita-cerita Ispandiar, cerita-cerita Rostom, cerita orang zaman-zaman dulu ni, untuk apa? Supaya nak melarakan orang. Maka kerana itulah kalau kita tengok dalam ulama tafsir mengatakan, kebanyakan ulama tafsir meletakkan ayat Quran ni sebagaimana disebut oleh Al-Imam Ibnu Kathir, wa minan nasi man yashtari lahwal hadis. Yashtari lahwal hadis, dia panggil al-hadisul batil, cerita-cerita karu. Tujuannya nak memesongkan kepahaman masyarakat, nak melarakan orang daripada mendengar Al-Quran dan juga dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu Allah sebut di sini liyudilla an sabilillah. Tujuan dia orang beli alat ini untuk liyasudda an ittiba'il huda wal haqqi bila ilmin. Baik, kita cuba kutip dia punya huraian ulama tafsir. Qala Ar-Ras'ani rahimahullah, qauluhu ta'ala yashtari, beli sungguh ke beli bahasa kiasan. Menarik dia kata ni. Qala Al-Ras'ani kata apa tadi? Imma an yakuna ala haqiqatihi, beli sungguh alat sebagaimana yang berlaku kepada Nadar bin Haris. Ataupun bahasa kita lah, tak? Saya sanggup beli awak punya cabaran ini. Mana bukan beli sungguh. Macam kita duduk main pantun kan. Saya jual, saya beli. Tak ada guna duit pun. Dia campur dia punya pantun, kita pun lawan kita punya pantun. Jadi ada yang mengatakan yashtari di sini bukan makna beli alat, tapi mereka menggunakannya untuk nak menyekat pada jalan Allah Azza wa Jalla. Namun begitu, ada yang mengatakan ala haqiqatihi, beli sungguh. Baik, tujuan dia beli alat-alat tadi, sama ada dia beli hamba-hamba penyanyi al-qainat, dia panggil qainat, ataupun kata di Al-Wahidi rahimahullah, yadkhulu fi hadha, termasuk dalam beli lahwal hadis ini orang yang beli alat-alat permainan, al-lahu wal ghina wal mazamir, serulin-serulin, serunai-serunai itu, wal ma'azif, dia punya alat-alat muzik. Tujuan dia nak sekat orang daripada Al-Quran. Baik, ada lagi ulama tafsir cakap, semualah senang, fa ya'ummu kull hadisin batil. Semua benda termasuk cerita-cerita batil, sama ada cerita nyanyian, cerita orang-orang dulu, termasuk juga orang yang membawa ni, sebagaimana kata di ulama semasa lagi senang, Al-Imam Syaukani. Kita tutup dengan kutipan maklumat ini daripada Syaukani. Syaukani kata, lahwal hadis,
Tua tercatat ni. Pencatat kita alhamdulillah majlis ilmu kita ni dicatat oleh ramai sahabat-sahabat dan ana ucaplah barakallahu fikum. Sekarang ni sudah ada beberapa orang yang hantar mari kepada kita catatan dia. Cuma saya minta maaf sungguh-sungguh. Kan? Mereka kata kalau boleh di-sharekan dalam grup-grup. Tapi kalau anda tak baca, admin kita tak boleh nak share. Saya nak baca semua. Memanglah kalau tidak baca tafsir orang, kita tak sempat nak tafsir untuk esok pula. Jadi duk main ulasan je boleh. Jadi saya minta maaf. Walau macam mana pun anda kata barakallahu fikum. Allah Ta'ala beri berkati usaha tuan-tuan dan puan-puan yang telah mencatatkan. Tapi untuk nak sebar-sebarkan, anda kena baca dulu barulah admin kita boleh sebarkan. Takut ada silap tulis. Sebab banyak juga yang silap tulis ni. Kan? Orang cakap lain, dia tulis lain. Maklumlah moga dengar spontan dan boleh jadi cerita-cerita pula jarang-jarang didengari. Maka kita mengatakan, baik. Kesimpulan daripada Al-Imam Syaukani rahimahullah dalam kitabnya Al-Fathul Qadir, dia kata lahwal hadis, cerita karut ni, apa dia? Kullu ma yulhi anil khair. Semua benda yang menyekat daripada kebaikan. Minal ghina, nyanyian. Al-malahi, segala benda yang melarakan. Tak tahu cerita apa tak kira. Ambil lah cerita dongeng, Pak Pandai ke, Pak Pandai ke, Pak apa ke, ceritalah. Wal ahadisil makzubah. Hadis-hadis, cerita-cerita bohong, termasuklah juga menyebarkan hadis-hadis palsu. Apa pula Ustaz? Hadis palsu pun hadis juga. Mana boleh hadis palsu hadis juga? Walaupun nama dia dinamakan hadis sebab disandarkan kepada Nabi. Sebab itulah saya selalu ulang kepada para pelajar sekalian, benda yang palsu yang diterima oleh majoriti ulama dalam dunia ini hanya gigi palsu je yang boleh dipakai. Adapun hadis palsu berbeza dengan hadis yang betul. Jangan sama. Kalau orang pakai gigi palsu tak apa. Yang betulnya cantik, dia boleh makan nasi dengan baik, kan? Tidak tersembur keluar, maka yang boleh pakai gigi palsu. Semalam kita duk bincang tentang emas. Apa orang lelaki-lelaki boleh pakai emas? Jawabnya warga emas. Itu boleh. Kalau kata ni warga emas ni tak boleh, haram lelaki-lelaki. Habis nak tukar warga perak, tak mau dia orang tu. Jadi dia baiklah para pelajar sekalian, jelaslah kepada kita bahawa segala cerita-cerita yang boleh melarakan ataupun cerita yang tak betul yang dibawa cerita, maka itu termasuk dalam lahwal hadis, di dalam cerita yang dikira sebagai cerita-cerita perkara hiburan yang melalaikan. Tapi seronoklah kita. Sebab itulah kita kata syaitan dia tak masuk lorong no entry. Syaitan dia tak masuk lorong yang entry. Sebab apa? Dia tahu orang masjid tak boleh pergi cerita benda karut. Mana dia orang nak dengar? Habis dia cerita yang sesuai dengan kita. Orang masjid dia masuk. Pak Haji perasan tak? Mana ada orang lain dalam masjid ni? Pukul 5 pagi Pak Haji ada masjid. Kita pun naik mangga. Dia masuk ikut mana? Dia masuk lorong riak. Orang masjid kalau kita nak cerita tentang perkara yang tak baik, kan? Nak cerita tentang benda-benda yang lara lah tak? Cerita tentang tak nak dengar dia. Tapi orang duduk di masjid kalau cerita tentang Nabi, cerita tentang sahabat, bawa hadis palsu, lagi semangat. Semalam ada orang tanya tentang video yang ditularkan tu. Biasanya tuan-tuan, untuk mudah kita kesan, kalaulah hadis yang dibaca tu melampau dia punya pahala ataupun maklumat, kita kata itu bukan lafzun nabawi, bukan lafaz dari Nabi. Macam hadis yang saya sebut semalam, video tular, siapa dia baca Yasin dekat orang sakit, Allah hantar mari setiap huruf Yasin itu 10,000 malaikat. Berapa puluh juta malaikat tunggu dalam bilik orang mati ni sampai mati. Lepas mati dibawa pergi kubur lagi. Dekat nak mati tu siapa dia baca Yasin, malaikat Jibril datang bawa air bagi dia minum. Bila dia minum air ni tak perlu lagi kepada kolam Nabi. Kita kata Masya Allah, dia punya cerita pelik-pelik, maka tuan-tuan boleh dapat kesan lah. Kalau cerita tu ajaib, cerita yang pelik melampau ni, kita dapat kesan bahawa itu bukan lafaz nabawi. Baik para jemaah sekalian. Jadi kita tersepit di antara nak dengar ceramah, nak mendapat ilmu, dengan ilmu yang diberi yang tidak sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kata kesian kepada para jemaah. Jemaah ni dia nak agama. Dia orang ni berminat.
dia orang yang ikhlas menuntut ilmu, maka kitalah menjadi tanggungjawablah, kitalah para asatidzah, para pendakwah, para imam, supaya semak apa yang kita nak sebarkan. Semak sebelum sebar, jangan sudah ditegur mengamuk pula. Lah, semak sebelum mengamuk. Itu lebih baik daripada kita punya istilah kan. Mana kalau kita semak, insya-Allah orang tak mengamuk sebab kita ada maklumat. Tapi kalau semak dulu, bila orang kritik kita, kita mengamuk, kita kata ini satu perbuatan yang cukup tidak baik. Baiklah para pelajar sekalian, itu perbincangan ulama tentang wa minan nasi may yashtari lahwal hadis. Jadi ramai ulama mengatakan lahwal hadis ini al-ghina wal qainat, dan juga ala-ala yang melara dan melekakan. Timbul lagi lah. Cumanya disebut ayat ni sebut liyudilla an sabilillah, untuk nak menyekat daripada jalan Allah. Baik. Wa yattakhidhaha huzwa, dan main-main. Maka timbullah soalan, ni nasyid-nasyid kita ni macam mana? Kita kata para ulama telah berbincang, bagi jemaah yang ada tafsir Al-Munir. Tafsir Munir yang disusun oleh Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Kitab ni sudah diterjemah ke dalam bahasa Malaysia pun ada rasanya di apa ni, Persatuan Ulama kan. Yang tentunya bahasa Indonesia ada. Macam Indonesia dengan Malaysia ni dia ada sedikit masalah, sebab dia ada bisa, kita bisa tak boleh makan. Bagi orang Kelantan, kalau kata ini bisa ni maknanya tak boleh makan. Tapi kalau cakap lain pula, bisa dia tu. Itu hebat pula dia. Tapi Indonesia ni kalau bisa boleh. Tapi tuan-tuan yang dah biasa ni, dengan bisa-bisa ni, okey aku bahasa Indonesia pun kan. Baik, Al-Imam Al-Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah dalam kitab Tafsir Munir. Dan saya baca kepada tuan-tuan supaya kita tak boleh, sekarang ni bahaya. Cakap tak habis menimbulkan keliru. Nanti timbul pula masalah besar. Sekarang ni muzik, lagu-lagu ni dah jadi satu sinonim dah. Sampai mereka, pihak ustaz-ustaz pun keluar video doa dengan muzik. Kita kata anna yustajabulah. Bagaimana Tuhan nak kabulkan doa kita? Kita berdoa dengan hati. Kenapa pula buat video doa dengan muzik? Kita kata ini satu perkara yang cukup menyusahkan umat, sebab masyarakat ni dia akan terima daripada apa yang dia belajar. Kalau dulu orang kata annasu ala dini mulukihim, manusia itu mengikut agama pemerintah dulu. Sekarang ni seorang syekh nama Syekh Salman hafizahullah, dia kata annasu ala dini i'lamihim. Zaman kita ini manusia, gaya hidup manusia mengikut agama media mereka. Media main peranan besar. Sebab itulah Nadar bin Haris sanggup menubuhkan tim media. Saya tak katalah saya berteropa ke masalah apa, kan? Untuk semata-mata liyudilla, nak menyekat daripada orang menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hukmul ghina indal fuqaha. Hukum nyanyian mengikut ulama fiqh. Wa minhum, kata Syekh, lil fuqaha'i, ulama 4 mazhab, al mazahibil arba' alal mu'tamad. Yang mu'tamadnya telah menghuraikan masalah nyanyian ini secara tafsil. Pasal itulah dia ambil maklumat ini daripada tafsir Al-Qurtubi. Yang pertama, al-ghina'u al-haram. Nyanyian yang haram itu nyanyian yang membangkitkan syahwat. Duk puji wanita, sebut tentang kecomelan, keindahan wanita. Maka zakaral jumhur, haram itu ini termasuk dalam nyanyian lagha mazmum bittifaq. Wa idza lam yajuz, kalaulah perbuatan itu tidak harus, ambil duit bayaran juga tidak harus. Dia tak ambil duit kita, dia ambil tiket kita dah. Tiket nak masuk. Baik. Maknanya sebarang bentuk nyanyian yang ada menyebut tentang wanita. Duk bincang tentang seks, tentang arak, tentang benda-benda yang tak baik ini, dia panggil bahasa mujun, bahasa lucah lah, bahasa itu haram. Yang kedua, al-ghina'ul mubah. Nyanyian yang diharuskan huwa ma salima mimma zukir. Yang tak ada benda tu. Nyanyi sebut tentang sepohon kayu daunnya rimbun.
Tak ada apa-apa dah. Kalau tak apa ni, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak solat apa gunanya? Ini cantik. Tak adanya sebut-sebut benda tu, maka harus al-qalilu minhu, bukan harus 24 jam, al-qalilu minhu ketika kita perlukan, seperti ketika gembira, majlis perkahwinan, hari raya, ketika kita buat hijrah. Dulu kan sahabat-sahabat ni waktu gali parit, mereka bernasyid. Maka Nabi kita tidak larang. Sewaktu majlis perkahwinan, ada syair-syair lagu-lagu. Atainakum fahayyina nuhayyikum. Saya ni suara tak sedap. Kalau saya panjangkan lagi tuan tidur pula nanti. Sabar, setakat tu dulu kita break kan. Ini dia punya, maknanya itu dia panggil syair yang mubah. Jadi sekarang ni kita tak mencangkul parit, tak gali parit dah kan. Tapi kita duduk travel panjang dah, atas kereta, atas apa. Maka pada ketika itulah kata di para ulama, boleh je. Duduk kita atas kereta, kita dengar nasyid, dengar qasidah, dengar lagu-lagu yang baik-baik untuk hilang mengantuk, tak jadi masalah. Alhamdulillah. Maknanya Islam ni tidak menyekat total. Tak boleh dengar langsung. Tidak. Mana kena pilih lagu-lagu yang ada, tapi jangan terlalu melampau. Ni ada setengah orang 26 jam duduk dia muzik dengan lagu ya. Oh saya ustaz, ini lagu nasyid ni. Nasyid pun kalau banyak sangat tak boleh juga. Orang kata jeluak ni maknanya lebih banget. Baik, yang ketiga, ini saya nak baca je apa yang disebut oleh Dr. Wahbah. Tuan-tuan jangan marah, kalau nak marah pergi marah kepada Wahbah Az-Zuhaili. Dia kata amma mabtada'athul sufiyah al-yum. Adapun lagu-lagu yang direka-reka oleh sebahagian daripada pengikut sufi sekarang, minal idmani ala sama'il maghani bil alati, orang panggil macam ketagih dah nak dengar-dengar lagu dengan pukulan-pukulan gendang dan sebagainya itu, wal ma'azi wal auta faharamun, itu perbuatan haram. Apalagi kalau berputar-putar duduk, kita selawat ni, selawat apa duduk berpusing macam tu. Ini kata di Syekh siapa? Syekh Al-Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu ta'ala. Dan dia kata wa fil bara'ah ni dia punya alat macam mana? Mizmar ar-ra'i. Mizmar ar-ra'i ni anak gembala duk tiup seruling untuk panggil kambing dia tu. Fihi taraddud. Ada ulama kata tak boleh, ada kata boleh sebab dia main dengan kambing. Waduf, adapun duf untuk majlis perkahwinan, majlis perayaan itu harus. Tapi bukan duf dalam masjid. Ni tidak ni. Orang kata untuk majlis perkahwinan, majlis apa tadi, perayaan kita hari-hari duduk bergendang dalam masjid ni, siapa dia ambil kat mana pula? Tuan-tuan boleh rojoklah dalam kitab. Ataupun gendang perang, la bas. Itu tidak menjadi masalah, la haraja fih, untuk nak menggerakkan semangat untuk pergi berperang, tidak jadi masalah, sebagaimana berlaku kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika Sayyidina Abu Bakar larang budak-budak perempuan duduk nasyid kan pada hari raya tu, nahnu jiwarin min bani najjar ya habbaza muhammadan min jar. Jadi Sayyidina Abu Bakar macam tak setuju. Nabi kata biarlah, orang lain ada hari raya, kita ada hari raya juga, bolehlah. Jadi wasama'ul ghina minal mar'ah. Dengar ni, tak habis lagi Syekh Wahbah ni. Ada pendengar nyanyian daripada perempuan. Tak kira lah nyanyi lagu hak tu ke, ataupun perempuan yang berlagu-lagu. And laisat bi mahram, perempuan yang bukan mahram kita. La yajuz. Allahu akbar. Baiklah para pelajar sekalian, tuan-tuan boleh semak dalam tafsir Wahbah kepada ayat ini. Ayat wa minan nasi man yashtari lahwal hadis, juzuk yang ke-21, muka surat 147 dan 148. Baik, saya tak nak panjangkan cerita ni sebab panjang lagi ayat kita. Baiklah para pelajar sekalian, itu perbincangan tentang muzik di sisi ulama fuqaha, ulama fiqh. Baiklah, kita pergi kepada ayat yang berikutnya.
Ayat yang berikutnya ayat 7. Wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbira. Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dibacakan kepada orang kafir itu ayat Quran, liyu'mina biha, supaya mereka beriman, wa yanqad, supaya mereka mengikut, a'rada anha, mereka berpaling, tak mau dengar. Syadidut takabbur, sangat sombong dia, bukan sangat berpaling tak mau dengar, ejek lagi, main lagi, ka'allam yasma'ha ka'anna fi uzunaihi waqra, seolah-olah dia tidak mendengarnya. Dia bukan tak dengar, dia dengar tapi macam tak dengar. Sebab itulah saya buat bandingan orang yang duduk dekat masjid, dengar azan tak pergi masjid, kita banding dengan lembu kenyang. Dia kata Abu Anas, bahasa tu lembut sikit. Saya buat bandingan lembu kenyang ni sebab lembu kenyang ni kalau dia tidur atas jalan raya, yang dah kenyang tu duduk ngak-ngak situ, kita bagi hon, dia tak bangun. Kau pusinglah jalan kan luah lagi, kenapa kacau kita orang sini? Ada macam itu seolah-olah. Bila orang azan, makan kedai makan tepi masjid, orang duduk solat atas masjid, kau duduk ngak sini, macam mana tak banding dengan lembu kenyang? Jadi puak-puak yang dengar tak mau ikut ni macam tak dengar. Ka'allam yasma'ha, macam tak dengar. Dia dengar, falam tadkhul qalbahu walan tafa'a biha bal adbara ka'anna fi uzunaihi waqra, seolah-olah ada penjumbat pada kedua-dua telinganya. Jadi orang yang sombong, orang yang tak dengar, orang yang buat tak tahu apa yang disampaikan kepada mereka, seolah-olah telinga dia bersumbat, sombongnya dia, apa yang Allah Ta'ala nak bagi kepada dia. Fabashirhu bi'azabin alim. Fabashirhu bi'azabin alim, maka terimalah khabar gembira dengan azab yang cukup memberikan, azab yang tidak terperi sakitnya. Ini bahasa Syekh kita ni lebih sedap. Azab yang tidak terperi sakitnya. Tengok nota di bawah 1405. Gembira di sini hanyalah untuk mengejek-ngejek. Rupanya bukanlah fabashir. Mana ada khabar gembira dengan azab? Tapi ayat ni lebih kepada, oleh kerana dia main-main dengan kita main-main dengan dia. Dia orang main-main dengan Quran, kita kata baiklah, nantilah, terimalah khabar gembira. Apa khabar gembiranya? Khabar gembiranya azab neraka jahanam. Mana ada khabar gembira dengan azab neraka? Kita kata bukan khabar gembira, itu khabar yang menakutkan. Fabashiru bi'azabin mu'limin muji'. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, bagi jemaah yang rajin catat ayat ini, ka'anna fi uzunaihi waqra, ada ayat yang sama dengan dia, suratul Kahfi ayat 57. Wa man azlamu mimman zukkira bi ayati rabbi fa'arada anha. Siapa orang yang lebih zalim daripada orang yang diperingatkan dengan ayat Allah, mereka berpaling. Itu ayat, sehingga ke akhir ayat surah Al-Kahfi ayat 45. Kemudian kita pergi kepada tamatlah kita perbincangan tentang ayat yang ke-8. Ayat yang ke-7 tamatlah cerita puak-puak yang tak dengar kata, orang yang kerah kepala, orang yang tak mau ikut arahan, orang yang buat tak tahu dengan Quran. Kita hari ni bukan buat tak tahu, dengar tak faham. Ini letih kita. Tapi level kita lain lah. Cuma Ana sudah ulang beberapa kali kepada para jemaah bahawa Al-Quran itu dibaca dengan 3 cara. Siapa dia ingat boleh tulis. Al-Quran itu dibaca dengan 3 cara. Bacaan yang pertama dia panggil qira'ah lisaniyah, baca dengan lidah. Yang kita duk baca ni lah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua qira'ah qalbiyah, baca dengan hati, di mana itu dia panggil ilmu tadabbur. Kita belajar tafsir, ulama tafsir Quran, kemudian kita tadabbur apa yang kita dapat faham daripada ayat ini. Untuk dalam fiqh, dalam wahbah disebut fiqhul hayah, mengambil kefahaman untuk panduan hidup. Menarik. Tuan-tuan kalau baca di antara kitab yang baik lah,
untuk kita baca dalam bab nak tadabbur ini tafsir Munir, sebab dia ada fiqhul hayah, fiqh kehidupan. Cuma untuk maklumat, saya tidak kita sangat menghormati kepada Syekh Wahbah. Cuma rahimahullah Syekh dalam sudut hadis dia tidak syarat apa yang dinukil itu hadis sahih. Kadang-kadang dia ambil hadis dari kitab Kasyaf Zamakhsyari, itu bukan kitab hadis tu. Zamakhsyari sendiri pun Mu'tazilah. Tapi untuk fiqhul hayah, na'am, bagi para asatizah yang nak mengajar tafsir, elok. Adapun fawaid yang saya sentiasa sebut 10 faedah setiap pagi tu, ini dalam kitab saya ni, kitab Al-Muharrar. Kitab ini belum ada terjemahan. Bagi ustaz yang ada kacamata bahasa Arab tu boleh baca. Dan kitab ini boleh didapati melalui e-book. Tengok dalam dia punya syarikat nama Durar Syariah. Durar DORAR.net. Dalam tu ada kitab ni. Tuan-tuan boleh beli dengan e-book. Sebuah kitab harga dia 3 rial. Atau 3 rial setengah, 3 rial Saudi, dan 4 ringgit je. Satu kitab 4 ringgit. Apa punya kitabnya jual macam tu 4 ringgit kan. Tapi dia memang dia buat untuk wakaf lah, untuk dana wakaf. Jadi tak kisah dengan harga. Baiklah para jemaah sekalian, kita pindah kepada kumpulan yang terakhir, yang insya-Allah mudah-mudahan kita termasuk dalam kumpulan ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang diikut program tadabbur kita ni, ada kalanya Allah mula dengan orang baik dulu, ada kala dia mula dengan orang tak baik dulu. Kemudian diikuti dengan orang baik. Tengok tajuk. Tajuk ni, orang yang beli alat-alat semata-mata nak menyekat dari Allah, maka keputusannya neraka buat tu. Bagi kita yang tak nak mau pergi ke sana, yang kita nak pergi tempat yang baik, maka Allah Ta'ala sebut kategori yang kedua dalam ayat 8. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum jannatun na'im. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Para pelajar, dua syarat ni qabulul amal. Yang pertama, iman. Yang kedua, amal tu mesti soleh. Amal tu mesti soleh. Kaedah kata, ni para pelajar kena ingat, kaedah ni jangan lupa sampai bila-bila. Bagaimana sesuatu amalan itu nak jadi soleh? Kaifa? Bagaimana satu-satu amalan itu kita nak endorsekan, kita nak terima dia sebagai soleh? Bagaimana? Jawab dianya ada dua syarat lagi. Syarat yang pertama, mesti dilakukan dengan ikhlas. Syarat yang kedua, mutaba'atun Nabi. Kita kena ikut apa yang diajar oleh Nabi SAW. Jangan reka sendiri. Maka barulah jadi amal soleh. Setelah cukup dua syarat, lahum jannatun na'im. Mereka akan beroleh syurga yang penuh dengan berbagai nikmat. Jadi Allah sebut, aku sediakan syurga itu dengan penuh nikmat. Apa dia nikmat syurga? Dalam hadis kursi, Allah Ta'ala berfirman, a'dattu li'ibadil mu'min. Aku sediakan bagi hamba aku yang beriman, ma la ainu ra'at. Tak pernah mata tengok. Wala uzunun sami'at, tak pernah telinga dengar. Wala khatara ala qalbi bashar, tak pernah terfikir di khayal oleh hati. Sebab itu tak boleh kita doa minta hantar katalog kepada Tuhan. Ya Rabbi ya Karim, aku nak syurga, ada 1000 bilik, dia punya tingkap dia lebih tinggi daripada menara Dubai, contohnya kita kata. Ini dia panggil i'tidak fi doa. I'tidak dalam doa. Jadi tak perlu. Kita cakap syurga je. Bila boleh masuk syurga, Tuhan kata aku dah sediakan. Tak pernah mata tengok, tak pernah telinga dengar, tak pernah khayal ada hati. Jadi apa yang kita nak lagi? Kenapa kita duduk tulis macam-macam dia punya hantar menu? Ada makcik-makcik kata kampung ni, dia pernah tanya saya, dia kata ustaz kata semua dalam syurga ada belakang. Kata, makcik nak makan apa? Dia kata budu ada. Kita kata orang tua dia ingat lagi ke budu ni? Kata ada budu. Tetapi budu yang tidak budu. Maknanya nama tu mungkinlah budu, tapi dia punya busuk-busuk tak ada dalam syurga. Main barang busuk tak ada.
tandah pun tak ada. Dia duk main hak busuk ni puak kita ni, ya kan. Allahu akbar. Baiklah para jemaah sekalian, ayat yang ke-9, khalidina fiha. Allahu akbar. Ai makisina fiha, orang-orang yang masuk dalam syurga kekalah mereka di dalamnya selama-lama. Ia panggil al-hayatul abadiyatus sarmadiyah, hak kehidupan yang berterusan, yang tak akan tamat-tamat, tak akan habislah. Kita kata alhamdulillah para jemaah sekalian, itulah nikmat syurga yang tak putus. Kita sekarang jangan duk fikir ke apa dalam syurga. Kita fikir kaifa nasil ilal jannah, bagaimana kita nak sampai ke syurga. Itu yang kita kena fikir. Jangan fikir bagaimana nak apa ada dalam syurga. Ini ada orang tanya seorang syekh. Syekh ni relax dia jawab. Dia kata, syekh, apa dalam syurga? Yakfina, kata syekh. Cukuplah bagi kita dalam syurga nanti kita boleh duduk dengan Nabi SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tuan-tuan banyaklah selawat ke atas Nabi. Setiap kali kita dengar azan, jangan berbual-bual, sebab Nabi SAW sebut dalam hadis yang sahih, siapa dia dengar azan, dia jawab. Selepas habis azan dia selawat, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad. Kemudian dia minta kepada aku kuasa al-wasilah, kuasa syafaat. Allahumma rabb hazihi da'wati tammah. Sampai ke akhir doa, apa kita dapat? Halat lahu syafa'a yaumal qiyamah. Orang itu berhak menerima syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Apa yang kita nak lagi? Nak dapat syafaat, kena ada lorong dia. Jangan reka lorong. Kita kena buat apa yang sudah disediakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khalidina fiha, kekal. Wa'dallahi haqqa, demikianlah dia dijanjikan oleh Allah. Janji yang Allah janji itu tetap benar, tidak ada yang tidak janji. La yukhlifullahu al-mi'ad. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Dalam surah Ali Imran ayat 9, Allah Ta'ala tidak akan mungkir janji selakali-kali. Jadi mungkir janji ni manusia, tapi Allah tidak mungkir janji. Janji nak bagi, Tuhan akan bagi. Wa huwal azizul hakim. Dan dialah jua yang maha berkuasa lagi amat bijaksana. Allah SWT berkuasa. Al-Aziz ay kamalul izzah, sempurna kemuliaan Allah Ta'ala. Qahara wa ghalaba, mengatasi segala perkara, dan semua benda itu duduk di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Al-Hakim, Allah Ta'ala sangat bijaksana di dalam menentukan segala perkara. Sebab itulah kita tak boleh pertikaikan apa yang Allah buat, tetapi kita kena, cuma kita dibenarkan untuk mengkaji, untuk mengorek, untuk mencari apakah hikmah di sebalik apa yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, untuk nak menguatkan lagi keimanan kita kepada Allah. Dan dalam ayat-ayat yang kita telah baca, 2-3 ayat. Sekali Tuhan mari ayat fil afaq. Tengok di cakrawala, di angkasa raya. Ada kala Tuhan buat turun kita, bumi, bukit bukau. Ada kala dimasuk dalam air, laut, sungai. Ada kala wa fi anfusikum afala tubsirun. Tengok dirimu sendiri. Kenapa kamu tak tengok? Tengok diri kita sudah cukup. Hari ini di antara perkara yang kita takut, yang kita tak nak dengar, tak nak baca di page di Facebook kawan-kawan kita, saudara, maafkan saya, doktor akan tidurkan saya sekejap lagi. Kenapa? Sebab wa fi anfusikum, dia punya oksigen tak cukup. Betapa mahalnya oksigen yang Allah Ta'ala sediakan ini. Tapi kalau kita tak fikir, tak ada apa. Kalau main sedup udara tu, tak cukup udara yang biasa-biasa, dia buat udara sendiri. Tak, tambah lagi dengan rokok udara yang apa ni, yang kacau tu. Dulu sekejap, berapa tahun dulu yang keluar vape ni, yang duduk rokok kereta api ni. Sekali dia sembuh, berasa habis satu kedai makan. Nasib baiklah hari ni sudah tidak ada lagi yang kereta api punya tu. Baiklah para pelajar sekalian, tamatlah ayat kita 6 hingga 9 untuk siri ini. Kita akan pergi pula kepada al-fawaid at-tarbawiyah wal ilmiyah wal lataif. Beberapa faedah yang dapat kita ambil daripada ayat ini.
Yang pertama dari sudut faedah tarbawiyah, faedah dari sudut pendidikan. Yang pertama, dalam ayat ini Allah Ta'ala mula dengan wa minan nasi man yashtari lahwal hadis. Ada di kalangan manusia yang memilih, membelanjakan harta untuk membeli cerita-cerita karut. Semata-mata nak menyekat manusia dari Allah Ta'ala, maka ayat ini zamun. Ayat ini mencela kepada orang yang suka, cenderung kepada cerita-cerita yang lara, yang karut. Duk baca cerita novel entah apa. Tebal-tebal novel dia boleh baca. Quran nipis tak boleh baca. Contohnya kita kata, saya baca dua-dua Ustaz. Cerita novel boleh baca, cerita Nabi tak boleh baca. Kita kata itu satu kerugian yang besar. Jadi kita baca benda-benda yang tidak ada kebajikan padanya, apa sama ada percakapan yang haram, ataupun percakapan yang batil, ataupun percakapan yang lara, semua itu termasuk dalam lahwal hadis di dalam ayat ini. Maka para jemaah sekalian, tinggalkanlah perbuatan yang tak baik itu. Sama ada mengumpat orang, racun namimah, racun orang, berdusta, maki, dan semua-semua perkara yang tidak berfaedah. Baik. Yang kedua, liudilla an sabilillah. Tujuan mereka bawa alat ini nak menyekat manusia dari jalan Allah. Ayat ini zammun likulli ma yasuddu an sabilillah. Ayat ini mencela semua alat yang boleh melarangkan mereka dari jalan Allah, maka cela. Jadi kita sendiri, tuan-tuan dan puan-puan yang duk guna alat gadget dekat tangan ni, kan? Jangan larang sangat. Ni tidak, kita punya grup ada 100 grup ada. Grup WhatsApp sekolah rendah pun ada. Yang menengah ada, universiti ada. Ya, grup keluarga ada, grup kawan-kawan ada, grup masjid pun ada, grup surau pun ada juga. Grup masak pun ada. Semua grup ada. Akhir sekali yang tak ada grupnya, yang tak ada masanya nak baca Quran. Oh, itulah orang buat Zoom baca Quran, ustaz tegur. Tak bagus baca Quran dalam saya tak kata tegur macam tu. Buat Zoom untuk mengaji Quran tak ada masalah. Yang jadi masalahnya pukul 4 pagi suruh orang bangun, suruh baca zikir, dia punya zikir yang tidak maksur. Kemudian ambil gambar 50 orang dalam grup kita ni ahli tahajud. Lesh hazal kalam. Tahajud ni kita dengan Allah Azza wa Jalla, itu yang kita tegur. Dan kalau nak buat Zoom majlis ilmu, Zoom tazkirah, dipersilakan. Zaman ni, zaman PKP ni, zaman Covid mari ni, dia panggil timbul lagi mazhab Zoom, mazhab Google Meet, mazhab macam-macam lagi. Kita kata gunalah mazhab-mazhab apa ni, alat-alat media yang ada ni untuk kebaikan, tidak jadi masalah. Tapi jangan salah gunakan untuk benda lain, benda perkara-perkara ibadat khususiyah, tidak perlu kita masuk dalam grup-grup. Sebab apa? Sebab kita nak hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla secara tersembunyi. Baik, dari sudut faedah ilmiah nombor 3, wa minan nasi man yashtari lahwal hadis, kata di sebagaimana ulama Dr. Wabah sebut tadi, hadis ayat ini menjadi dalil kepada ulama yang mengatakan haramnya alat-alat muzik yang mereka yang melarakan tadi. Yang keempat, ayat yang sama, soal, sebab apa dia kata lahwal hadis? Idafah lahwa al-hadis, hadis yang melarakan, hadis yang melekakan. Sebab wa minan nasi man yashtari lahwal hadis, maknanya sebab ada hadis tu tak reka. Bila hadis tu lahu, cerita yang boleh melarakan orang, melekakan orang daripada jalan Allah, itu yang dicela. Tapi kalau kita beli hadis yang baik, boleh je. Masa kita ni sama ada kita guna untuk kebaikan atau kita guna untuk tak baik. Satu lagi masa yang harus kita guna untuk bercakap-cakap. Sebab itulah Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata hadithur rajuli ma'amratihi, percakapan suami dengan isteri pada tengah malam tidak dianggap membazir masa. Kita pula rasa membazir masa. Nak cakap dengan bini, tak ada masa saya lah yang awak. Makanan dah beli makan je lah, cakap apa lagi dengan bini. Dengan kawan, Masya Allah, 3 kali tuang kedai, tutup lampu, tak keluar-keluar lagi dia orang ni. Ini masalah kita kan. Baik, isu yang kelima. Wa iza tutla alaihi ayatun wala mustakbiran. Bila kita baca ayat Quran, mereka akan berpaling lari. Kan? Jadi ayat ini memuji
orang-orang yang bila baca Quran dia dengar. Mencela mana-mana orang yang baca Quran lari. Kita ni kadang-kadang bila orang baca Quran nak marah. Timbul lagi soalan. Tu timbul orang masjid ni baca Quran kuat-kuat ni macam mana? Kan? Dia punya speaker sampai satu qaryah dengar. Yang baca Quran, yang pasang kaset Quran tu, sudah pasang kaset, dia pun duk buah juga. Dekat tangga masjid, dia pun tak dengar. Kita kata tuan-tuan dan puan-puan, Al-Quran itu untuk didengar, dihayati dan ditadabbur. Bukan untuk paksa orang semua dengar macam tu. Sebab itulah kita kena timbang rasa. Kan? Orang nak dengar Quran, dia boleh pasang. Tapi kalau kita pasang kuat-kuat speaker, sampai peringkat jiran-jiran yang ada orang sakit, ada kanak-kanak yang tidur, mengganggu mereka. Zaman sekarang ni, zaman PDPR ni, hati-hati orang duduk mengajar di rumah dia. Bila kita baca, terganggu. Jangan pula kata, ini menyekap orang nak sebar Al-Quran. Lah, awak yang salah guna alat, kita jangan marah dengan orang. Hati-hati tuan-tuan. Setiap tempat, likulli maqamin maqal. Setiap tempat tu ada tempat dia. Baik, yang keenam, walla mustakbiran ka'allam yasma'ha fihi ramzun. Ayat ini menceritakan kepada kita orang yang nak mencari hidayah dia tak akan lari. Syarat yang pertamanya buang sifat takabur dalam diri dia. Kalau mari dengan takabur tak ada apa. Sebab itulah anda tengok kadang-kadang sahabat-sahabat kita tunjuk tengok ni. Admin kata tengah kita duk kuliah baca ayat Quran, baca hadis, tak ada pun cerita yang lain-lain. Tapi pengomen bawah tu dia kata macam-macam. Macamlah kita duk baca kitab Taurat dengan Injil dekat sini. Kita baca Quran, baca hadis, tapi komen tu lebih dahsyat daripada orang-orang yang gila di hospital pun tak cakap macam ni, tapi dia punya komen lebih teruk daripada itu. Kenapa? Sebab ni, sombong, takabur. Sebab itu dalam ilmu ni, unzur maqala wala tanzur man qala. Tengok apa yang dia cakap. Jangan tengok siapa yang bercakap. Ni setengah orang dia percaya kepada orang ni kalau dia cakap apa saja pun, batu jadi kayu pun jadi kayu lah. Yang penting, ini Tok Syekh besar, dia punya karamah, dia punya kemuliaan mengatasi segala perkara, dia cakap apa, betul belaka. Ia ni, oleh kerana dia ni tak baik, walaupun dia baca Quran, tak betul juga. Nak kata apa? Subhanallah. Baru Bismillahirrahmanirrahim, sesat. Baru Bismillah, belum cakap apa-apa lagi, sesat. Kenapa pula Bismillah sudah sesat? Ini dipanggil mustakbiran, orang yang sombong, walaupun dia dengar, macam tak dengar. Inilah punca kerusakan atas dunia ni. Mari daripada mana? Mari daripada kesombongan. Baik, yang ketujuh. Hujjatullah bi rusulihi qamat bitamakkuni minal ilmi. Apabila Rasul alaihi wassalatu wassalam menyampaikan ilmu kepada masyarakat, mereka dengar dengan sombong, dengar dengan pekak telinga, dengar dengan apa, tapi hujah itu telah dikira. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, pentingnya para pendakwah menyampaikan yang benar. Orang terima, tak terima, cerita lain. Kita telah menunaikan tugas. Dia panggil iqamatul hujjah telah berlaku kepada masyarakat. Yang dia tak terima bukan salah kita. Dia tak nak buka telinga. Ataupun dia buat main-main dengan apa yang kita cakap. Baik, yang ke-8. Ka'anna fi uzunaihi waqra. Seolah-olah dalam telinga dia ada sumbat. Ada kapas sumbat. Allah Ta'ala buat bandingan di sini. Itu dia panggil bayak, atau dia panggil tashbih. Tashbih macam tak dengar. Kita ni banyak dengar tapi macam tak dengar. Di antara contoh macam ni, tuan-tuan jangan marahlah ni. Nak habis dah ni. Yang ke-8 tadi. Orang pergi masjid. Asyik duduk tunggu kat tiang belakang. Kenapa tak pergi sah depan? Awak tak tahu ke hadis kelebihan duduk sah depan? Tahu Ustaz. Daripada kecil lagi duduk dengar cerita ni. Habis tak ada depan. Macam tak tahu. Sebab itulah Nabi sebut dalam hadis, lau ya'lamun nas. Kalau manusia tahu. Kenapa Nabi guna kalimah lau ya'lam? Kalau mereka tahu. Kenapa dia guna kalimah kalau? Di sini kita boleh faham, manusia ni seolah-olah macam tak tahu. Benda tahu dah. Dia tahu. Tanya pakcik, kenapa pakcik di belakang? Sah depan. Betul sah depan Ustaz. Tapi itu untuk taraf wali-wali saja, saya kat belakang. Jadi awak ni apa? Kalau semua orang lain wali, kita jadi apa? Yang penting, dia tak nak pergi ke depan, dia kata yang depan tu wali. Dia belum taraf wali lagi. Apa nak buat? Syaitan ni tak masuk no entry.
dia kacau kita melalui jalan yang dibenarkan. Baik, yang kesembilan, wa iza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'anna fihi uzunai waqra. Ayat ini mengandungi celaan kepada setiap orang yang membeli alat-alat yang melarangkan semua benda. Sebab apa? Sebab apa? Dia kata yang pertama dia tak mau dengar. Yang kedua dia sombong. Yang ketiga dia nak habiskan masa dengan perkara yang tidak baik, yang tidak disyaratkan oleh Allah Azza wa Jalla. Baiklah, yang terakhir para jemaah sekalian, Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang terakhir yang kita baca ni, ayat 9. Maaf, ayat 8 dulu. Innal ladzina amanu wa amilus salihati lahum jannatun na'im. Syurga yang penuh dengan nikmat. Ulama tadabbur kata ayat ini dilalatun ana la marada fil jannah. Tak ada sakit dalam syurga. Tak ada hospital, tak ada ambulans, tak ada. Dalam syurga tidak ada an-na'im, syurga yang penuh dengan nikmat. Li'annal marada yunafin na'im, sakit menafikan nikmat. Betul tak? Dan dalam syurga tak ada orang tua. Dalam syurga tidak ada siapa? Tidak ada orang tua. Habis orang tua yang ada nak pergi campak kat mana? Dia masuk dalam syurga semuanya sebaya, comel, umur awal 30-an belaka. Kita kan masa umur 30-an dulu kesemak kan masa tu. Tak? Comel lagi. Tapi sudah masuk dalam syurga, dia tak tua. Sebab apa orang syurga tak tua? Sebab dia tidak ada matahari, tidak ada malam. Yang kita ni jadi tua setiap hari ni sebab bertukar malam. Hari ni, esok, lusa. Setiap kali bertukar hari, bertambahlah umur. Orang duduk dalam syurga, dia tak ada hari. Habis dia tidur macam mana, Ustaz? Apa kau cakap apa, Kak? Tak, dia nak tidur, dia tidur ni untuk tidur ni, tuan-tuan. Untuk orang penat, orang letih, nak pulihkan tenaga, tidur. Tapi bagi kita yang tak ada letih, nikmat dalam syurga, buat apa tidur? Oh, jadi orang dalam syurga tak tidur lah. Dia tidur tu tadi dia tak penat, buat apa mau tidur? Wallahu alam. Jadi alhamdulillah, tilka asyaratun kamilah, sempurnalah 10 pengajian ataupun 10 faedah yang dapat kita ambil dari ayat 6 hingga 9 dalam surah Al-Luqman. Alhamdulillah. InsyaAllah, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan sambung lagi ayat yang ke-10 dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.